Kita teruskan lagi you. sesi forum kita dengan satu lagi perkongsian yang akan dibentangkan oleh Cikgu Noralini binti Norden dan Cikgu Haja Siti Rabiatul Najibah binti Haji Kahar dari Jabatan Melayu Islam Beraja dengan tajuk Kajian Perbandingan Teknik Pelajar dalam Menjawab Soalan Esei Berbentuk Sejauh Mana, Penilaian dan Analisis. Secara ringkasnya, soalan esei bagi kertas peperiksaan MIB ada pelbagai bentuk dan salah satunya berbentuk sejauh mana. Melalui kajian yang telah dilakukan, ramai pelajar telah memilih soalan berbentuk sejauh mana dan mereka mendapati ramai pelajar telah menghasilkan jawapan esei yang tidak menepati piawaian iaitu standard soalan berbentuk sejauh mana ini. Jadi melalui perkongsian ini nanti akan dihuraikan lagi lebih lanjut hasil kajian mereka dan solusi yang telah mereka ambil untuk permasalahan ini. Jadi dengan itu kita persilakan Cikgu Noralini dan Cikgu Siti Rabiatul untuk mengongsikan dapatan mereka. Baik, terima kasih. Selamat petang dan salam sejahtera. Hari ini kami akan mengongsikan mengenai kajian perbandingan yaitu mengenai teknik pelajar menjawab soalan esei yang berbentuk sejauh mana. Baik, untuk pengetahuan para tutor, kajian kami berfokuskan kepada kertas peperiksaan MIB. Biasanya ada bahagian soalan objektif, subjektif dan pahaman dan esei. Tapi kali ini kajian hanya memfokuskan soalan berbentuk esei. Baik, perkongsian ini akan membincangkan yang kami tumpukan ialah soalan berbentuk sejauh mana. Kami ingin mengetahui sama ada pelajar tersebut memahami atau tidak mengenai soalan yang telah dikemukakan. Baik, sasaran sampel yang kami ambil ialah pelajar tahun 2016 iaitu lower 6 dan pelajar tahun 2017 itu sesi 2016 dan 2017. Dan seramai 154 pelajar yang mengambil MIB tolak Yong dan Sibilina tahun lepas. Baik, seperti yang kita ketahui, para pelajar memilih soalan esei berdasarkan tajuk soalan yang mudah dan mereka mampu menghasilkan idea. Tetapi pengetahuan itu memang ada, hanya bagaimana mereka menguraikan akan dibincangkan kemudian. Namun demikian, pelajar ini kurang memfokuskan kepada kunci utama kepada kehendak soalan sehingga menghasilkan jawapan esei yang tidak mendapat piawaian, yaitu standar bagi bentuk soalan sejauh mana. Cuba betul. Baik, latar belakang kajian. Baik, kertas yang kami ambil ialah kertas peperiksaan MIB pada tahun 2016 lower 6. Soalannya seperti yang katakan tadi ada 4 bahagian, namun kita hanya fokuskan soalan esei. 3 soalan, jawab 1, markah 15. Fokus kajian bahagian D yaitu bentuk soalan sejauh mana, penilaian dan analisis. Ini adalah soalan yang kami kemukakan. Negara Darussalam, sebuah negara yang mengamalkan falsafah MIB sejak dulu lagi. Pada pendapat anda, sejauh manakah MIB ini dilaksanakan? Jadinya di sana kata kuncinya ialah sejauh mana. Jadinya pelajar perlu memberikan bukti dan contoh sejauh mana MIB yang telah sudah dilaksanakan di negara Darussalam. Baik, kemudian apabila dibandingkan pada tahun 2017
Sampel yang diambil ialah daripada kertas ujian penilaian bulan Mac pada tahun ini, pelajar yang sama, dan kali ini mengandungi dua bahagian sebenarnya, tapi kajian ini berfokuskan kepada esei. Baik, soalannya ada 2 soalan. Namun esei pada kali inilah esei panjang dan markahnya 35 markah. Bentuk soalan yang sama, yaitu sejauh mana. Kemudian soalan sedikit berbeza, tetapi menggunakan kata kunci yang sama. Baik, pada mulanya pada tahun 2016, pelajar belum lagi didedahkan bagaimana teknik menjawab soalan menggunakan kata kunci utama. Kemudian setelah peperiksaan yang 2016, barulah pelajar-pelajar ini didedah bagaimana menjawab soalan yang menggunakan kata kunci sejauh mana, apa yang dikehendakkan. Baik, soalannya, falsafah MIB telah dijadikan sebagai cara hidup dan budaya warisan masyarakat Brunei. Bagi pendapat anda, sejauh manakah pelaksanaan falsafah tersebut? Sebenarnya soalannya sama, hanya ayatnya saja berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan meneruskan lagi perkongsian ini. Ini apa yang dipaparkan pada slide adalah sampel kajian pada 2016, iaitu berfokuskan kepada soalan peperiksaan akhir tahun. Bagi pelajar, jumlah pelajar yang mengambil MIB ada seramai 154 orang, dan daripada 154 itu yang hanya menjawab soalan yang berbentuk sejauh mana adalah seramai 19 orang sahaja. Dan daripada 19 ini kami pecahkan lagi kepada 2 bahagian kecil, iaitu bagi pelajar yang memperolehi markah pada tahap sangat baik itu dalam lingkungan 10 hingga 15 adalah seramai 9 orang, manakala pelajar yang menjawab artinya yang memperoleh markah yang gagal atau dalam lingkungan 0 hingga 9. Jumlah pelajar yang mendapat markah dalam lingkungan 0 hingga 9 adalah seramai 10 orang. Artinya lebih separuh daripada 19 orang pelajar tersebut kurang sebenarnya dapat menjawab memberikan jawapan berdasarkan kepada kehendak soalan sejauh mana. Ini adalah perolehan ataupun hasil dapatan kajian secara menyeluruh daripada kertas peperiksaan akhir tahun 2016 bagi L6 dan ini adalah fokus kepada pelajar yang memperoleh markah 0 hingga 9, iaitu pada tahap yang kurang memuaskan. Sampel 1 adalah pelajar 1 daripada apabila dikaji semula jawapan pelajar ini didapati bahawa pelajar sebenarnya kebanyakan mereka ini mampu memberikan penjelasan dan penghuraian, terutama sekali konsep, takrif, pengertian dan sebagainya, ataupun termasuk juga situasi kepada kehendak soalan. Namun hujah yang diberikan adalah terperincilah kurang. Maksudnya jawapan itu mengampai saja. Artinya hingga sampai mencapai standard bagi pelajar tingkatan 6 untuk menjawab soalan esei berbentuk sejauh mana. Dan sampel 1 pun hingga memberikan sebab kepada isi yang dibincangkan. Itu maksud saya tadi, jawapan itu disimpan saja sampai jawapan itu. Tiada penilaian dibuat ataupun analisis dibuat kepada jawapan yang diberikan.
Manakala sampel kedua, itu pelajar kedua, pelajar ini ia mampu memahami kehendak soalan. Artinya ia mampu memberikan jawapan kepada soalan yang dikehendaki, soalan yang dijawab. Namun, belum lagi mendapati apa yang dikehendaki oleh soalan itu secara menyeluruh. Artinya ia tidak menjawab soalan secara 100%. Barangkali ada terkeluar daripada topik, dan menjawab tajuk sepenuhnya. Sampel ketiga, poin atau jawapan yang diberikan tidak menjawab langsung kepada permintaan soalan, dan isi yang diberikan itu tidak mempunyai kesinambungan antara satu isi dengan isi yang lain. Ini lebih teruklah jawapan pelajarannya. Sampel yang keempat, pelajar mampu memberikan kefahamannya, artinya yang mempunyai pengetahuan yang luas mengenai tajuk soalan itu. Dan isi yang diberikan itu disokong dengan penghuraian. Gaya tidak ada penilaian ataupun analisis. Ia tidak mampu memberikan penilaian terhadap jawapan itu. Contoh, soalan tadi berbeda dengan tadi ya. Sejauh manakah pelaksanaan falsafah tersebut? Daripada soalan ini, sebenarnya kami sebagai tutor ataupun sebagai yang memberi markah kepada pelajar ini, kami sebenarnya mahukan pelajar itu memberikan situasi ataupun bukti kepada bagaimana falsafah itu dilaksanakan di Brunei. Kemudian, diorang perlu memberikan analisis atau penilaian kepada sejauh manakah keberkesanan kepada pelaksanaan yang dibuat. Contoh, pelaksanaan MIB, falsafah MIB di dalam sistem pendidikan, itu subjek MIB diterapkan. Sejauh mana ia boleh menghasilkan ataupun sejauh mana keberkesanan falsafah itu dalam sistem pendidikan macam mana? Ia perlu ada beri penilaian atau analisis. Adakah pelaksanaan itu berkesan sepenuhnya? Kalau enggak, kenapa? Ataupun beri pembuktian dan sebagainya. Sampel yang kelima, pelajar yang kelima itu idea yang diberikan oleh pelajar ini dikukuhkan dengan huraian. Namun contoh yang diberikan tidak konkret. Yang keenam dan ketujuh, setiap isi yang diberikan setiap isi yang diberikan, setiap isi itu diberikan dengan penjelasan dan huraian yang terperinci. Analisis juga diberikan dalam bentuk soalan esei. Artinya daripada ramai-ramai yang menjawab itu, hanya 2 orang saja yang mampu memberikan analisis dalam menjawab persoalan pada esei itu. Artinya kurang dari 1% lah. Jadi perolehan atau dapatan kajian daripada kertas peperiksaan akhir tahun. Saya kembalikan semula kepada Cik Nurani ini. Sebab ini kajian beliau untuk L6. Baik, seterusnya yang tadi kita fokuskan pelajar yang memperoleh markah 09. Yang ini pelajar yang memperolehi markah 10 ke 15. Markah penuhi tadi 15-an. Apabila dikaji, didapati pelajar-pelajar ini, sampel pelajar ini mendapati misalnya dari segi pendahuluan apa yang dikehendaki memang terjawablah. Misalnya di sana bahagian pendahuluan menyatakan bahawa MIB ini merupakan falsafah negara dan mereka ada menerangkan sedikit latar belakang MIB serta objektif mengapa ia dilaksanakan di negara kita. Baik, kemudian bahagian pendahuluan mereka juga ada menyatakan ya soalnya di sejauh mana, jadinya buktinya di mana. Buktinya ni dalam pelbagai aspek, antaranya ialah dalam sistem pendidikan, pentadbiran dan sosial memang ada pelaksanaan MIB ini. Baik, kemudian akan diterangkan lagi dengan lebih jelas bahagian isi. Baik, pelajar tersebut ada menerangkan pelaksanaan MIB dalam aspek-aspek ini, iaitu politik, pendidikan dan sosial. Dalam penjelasan tersebut, pelajar tersebut memang ada menjawab soalan kunci utama sejauh mana dengan memberikan penjelasan
dan contoh diberikan dari segi pentadbiran negara. Nah, ada lagi satu, misalnya contohnya ialah industri pelancongan Islam yang memfokuskan kepada keselesaan pelancong dari negara luar. Maksudnya di sana, soalan tadi sejauh mana MIB dilaksanakan. Jawapan pelajar tersebut misalnya dari segi industri pelancong. Bagaimana dari segi industri pelancong? Industri pelancong di negara Brunei berkonsepkan Islam. Kemudian mereka berikan lagi contoh bagaimana pelancongan yang berkonsepkan Islam. Mungkin dari segi penyediaan tempat penginapan yang ada menyediakan tempat beribadah dan sebagainya. Itulah yang dimaukan. Kalau pelajar tersebut misalnya memang ada pelaksanaan MIB daripada industri pelancongan, kalau sampai sana saja tidak ada bukti, artinya dia belum menjawab soalan. Baik, kemudian bagian penutup, pelajar-pelajar yang mendapat markah 10 ke 15 ini ada menyatakan sebagai konklusi negara Brunei Darussalam masih mengamalkan MIB dan ada menyelitkan nasihat misalnya harus berganding bahu seperti awal dengan tebing untuk memastikan konsep MIB ini akan dikekalkan. Kemudian pelbagai pelaksanaan yang telah dilakukan artinya ia merumuskan semula apa yang telah dibicarakan daripada awal. Baik, yang ini sampel kajian daripada tahun 2017 pelajar yang sesi pelajar yang sama, namun untuk pengetahuan kita tadi selepas diberi peperiksaan 2016 barulah didedahkan teknik bagaimana menjawab soalan sejauh mana. Inilah hasilnya apabila sudah didedahkan. Sebelum ini tadi berapa orang? Hanya 19 yang memilih soalan kata kunci sejauh mananya. Sekarang daripada 154, 95 yang menjawab soalan tersebut. Baik, jumlah pelajar yang mendapat markah dalam lingkungan 18 ke 35, sebab markah penuhnya 35, yang ini esei panjang, ialah 55 pelajar. Manakala yang perlu pembaikan ialah sebanyak 40 pelajar. Baik, hasil dapatan markah pelajar yang mendapat 0 hingga 17. Maaf, cikgu lebih sebenarnya. Baiklah, ini adalah perolehan ataupun hasil kajian daripada kertas ujian penilaian bulan Mac 2017. Saya tekankan di sini pelajar yang menjawab soalan ini adalah daripada kumpulan pelajar yang sama, iaitu kumpulan pelajar daripada sesi 2016-17. Ini adalah orang yang sama tapi dalam kumpulan pelajar yang sama. Okey, saya hanya memberikan 4 sampel di sini. Okey, saya ambil yang kurang memuaskan yang boleh menunjukkan tahap mereka tu untuk memperoleh 0 dan 17 itu daripada 4 sampelan. Yang pertama, sampel pertama adalah pelajar pertama di mana pelajar ini mampu memberikan senario. Ia bagi latar belakang kepada soalan yang dikehendaki. Okey, contoh tadi soalannya tadi. Okey, sejauh manakah pelaksanaan falsafah MIB? Okey, sampel satu atau pelajar satu itu dia mampu memberikan latar belakang. Artinya dia bercerita sedikit mengenai MIB di Brunei, kedudukan MIB, bila ia dilaksanakan, bila ia diisytiharkan secara rasmi dan sebagainya. Itu senario maksudnya, memberikan senario atau latar belakang kepada kehendak soalan. Sebab ia mengenai falsafah. Okey. Okey.
Isi turut disokong, isi yang diberikan itu turut disokong dengan huraian tetapi ringkas sahaja. Ada penjelasan tetapi ringkas. Namun contoh yang diberikan itu sama ada yang kurang relevan ataupun tidak relevan sama sekali. Artinya contoh itu Indah mendapati pada isi yang diberikan. Indah ngam yang orang tadi. Indah ngam. Okey, bagi sampel kedua, pelajar ini mampu menjawab soalan dengan baik. Namun, hujah yang diberikan ataupun penjelasan yang diberikan itu kurang diambil perhatian. Artinya, kita ini asal menjawab soalan saja. Isi diberikan, tapi penjelasan itu kurang diberikan. Ya, ini yang kami selalu dapati ya pada pelajar. Okey, pelajar ini ada pengetahuan, ada. Tapi untuk orang cuba untuk memberikan penjelasan secara terperinci itu yang jadi masalah lah. Di sini nampaknya orangnya barangkali kurang membaca. Sebab MIB ini ia bukannya satu subjek yang perlu dihafal faktanya, tapi perlu diketahuilah. Okey, dan contoh tidak diberikan sama sekali bagi menguatkan isi tadi ya. Dan yang ketiga, sampel ketiga, isi diberikan hanya begitu loh. Isi diberikan. Ini markahnya 2 juga ada. Masih dapat 2 ke 4 kali. Out of berapa tu? 5. Okey. Ini yang antara yang paling tolak sedikit. Isi diberikan tapi huraian dan tanpa huraian dan contoh yang sesuai, yang relevan. Jadi dia simpan isi saja. Okey. Artinya pemberian ada usaha untuk memberi huraian dan contoh atau. Yang keempat, pengulangan isi selalu berlaku dalam penulisan esei MIB. Okey, kita tahu sama ada kekurangan idea kah tapi tidak faham langsung. Pengulangan isi berlaku dalam penulisan esei dan didapati beberapa huraian dan contoh itu bercanggah dalam isinya, tidak ada kesinambungan. Artinya cerita daripada sampel kajian 2016 dan 2017 kurang lebih saja. Gaya 2016 tadi ada 2 orang si sampel yang mampu memberikan analisis. Okey, apa yang kami mahukan adalah pelajar ini mempunyai tahap pemikiran yang tinggi dalam menjawab soalan esei ini, Pak. Bukan sekadar tahu isi, tahu ada pengetahuan itu, tapi tidak mampu untuk membuat penilaian. Okey, untuk melihat contoh ya sistem MIB, kedudukan MIB dalam sistem pendidikan. Orang perlu bagi sejauh mana berkesan MIB ini dalam sistem pendidikan. Atau kita mau lihat sejauh mana keberkesanan MIB dalam sistem politik. Di mana buktinya? Kalau berkesan, okey, ada bukti atau indah, ada statistik atau indah dan sebagainya. Ataupun contoh kita akan melihat sejauh mana nilai-nilai kebrunaian ini dapat diterapkan dalam kalangan pelajar tingkatan 6 ditutup. Okay, barangkali ia punya cara atau tekniknya adalah dengan mengadakan subjek MIB. Tapi sejauh mana nilai itu mampu berkesan kita diterapkan pada pelajar. Kalau contoh jaga pakaian pun kurang ataupun dari segi keulahan yang dijaga, di sana nampak bahawa nilai penyerapan nilai MIB itu ingin berkesan dalam kalangan pelajar. Atau yang kami mahu pelajar itu berfikir dapat membuat penilaian itu daripada jawapan yang diberikan. Dan kajian berdasarkan pada kertas ujian penilaian bulan Mac yang bagi pelajar yang mempunyai markahnya 0 hingga 17. Seterusnya saya berikan jurnal ini. Baik, seterusnya ialah pelajar yang mendapat berkah 18 hingga 35, iaitu bahagian pendahuluan. Pelajar ini ada mengaitkan mengenai pengaruh luar, namun demikian pihak berkuasa dalam melakukan sesuatu untuk mempertahankan negara berdaulat NBD, iaitu dengan melaksanakan MIB dalam pelbagai aspek. Ini yang jawapan yang kami mahu. Kemudian dinyatakan
di mana pelaksanaan tersebut. Antaranya ialah pendidikan, agama, bahasa, undang-undang, dan pemerintahan. Kemudian ada juga pelajar yang menjawab, yaitu pelajar tersebut menerangkan apa latar belakang MIB dan apa sebenarnya objektif MIB dilaksanakan di negara kita. Kemudian untuk menguatkan buktinya, pelajar tersebut ada menyatakan bahawa MIB ini dijadikan sebagai panduan hidup. Dan mengapa? Sebab ia memang termaktub dan diisytiharkan sewaktu kita merdeka, itu pada 1 Januari 1984 menerusi Titah Baginda. Jadinya di sana menunjukkan bahawa pelajar tersebut mempunyai pengetahuan tentang sudah mengetahui kumpul-kumpul untuk menulis ilmuwan, isi dengan penutup. Sebab yang tadi yang terpilih sebagai yang terbaik, dia menggunakan formula RCH, dia menepati yang kami punya standard penulisan esai. Dan sekiranya pelajar BM masih kategori teruk, mesti bantai balik. Sekiranya diketahui lah nanti pelajar BM kategorinya di bawah. Nah, kami mau tahu lah siapa orang. Kayak itu saja, terima kasih. BM. Sebab belum ada tahu hukum sih. Baik, untuk pengetahuan Cikgu, apa yang ini pesan ini pelajar saya, apa yang saya dapati, pelajar-pelajar yang dapat menjawab dengan baik ialah pelajar-pelajar yang mengambil subjek BM, sebab mereka banyak membaca. Maaf, yang mengambil subjek Maths selain dari bahasa Melayu, bukan kurang membaca, tapi kan mereka tulis sama-sama. Nah, ini semualah pelajar-pelajar, tapi tahap pemikiran mereka hanya sampai sana saja. Mereka nak mau buka tidak mau berfikir secara meluas, tapi tidak semua lah.